Assalamualaikum, saya Aisyah Hijana binti Azhari dan ada seorang anak namanya ialah Khadijah Hijana binti Muhammad Hazalif dan berumur baru 5 bulan. Aisyah nak ucapkan terima kasih kepada majalah Pa and Ma kerana telah memilih Aisyah untuk jadi salah seorang daripada best mama milenial. Alhamdulillah, semoga dengan perkongsian Aisyah ini memberi manfaat kepada semuanya yang menonton. Terima kasih Pa and Ma kerana memilih Aisyah. Bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan YouTube majalah Pa and Ma. Buat pertama kalinya Pa and Ma menganjurkan Pa and Ma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang akan memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah memberikan inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Sebelum tu macam biasa, kalau boleh sambil-sambil tengah tengok Pa and Ma Galamams ni, Jangan lupa tekan butang like, share, love banyak-banyak video ni, dan yang paling penting juga tekan butang subscribe dekat YouTube majalah Pa and Ma. Okey? Dah buat dah? Tak buat lagi? Pergi buat dulu, kalau dah buat baru saya nak teruskan. Okey, alhamdulillah dah buat. So assalamualaikum semua. Saya Dr. C. Siapa tak kenal lagi, pergi follow saya punya Instagram sekarang. Host anda untuk hari ini. Diharapkan anda semua sihat belaka lah hendaknya. Dah dapat vaksin ke? Kalau tak dapat lagi, tunggu dulu. Jangan risau. Nanti akan panggil. Jangan risau. Okay? Dan sebelum itu juga, Pa and Ma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil memperkenalkan Cetaphil Baby with Organic Calendula Range dan Cetaphil Baby Regular Range yang mempunyai formula untuk melindungi kulit anak anda daripada iritasi, kering dan kulit sensitif. Cetaphil adalah hypoallergenic, bebas paraben, mineral dan bahan pewarna sesuai dengan saranan pakar pediatrik. Ia bukan sahaja boleh membantu mengurangkan masalah kulit, tapi Cetaphil juga boleh melembutkan kulit dan juga rambut anak anda. Kadang-kadang bila saya pakai Cetaphil untuk anak saya, bila saya mandi juga pun, tu lah, rambut saya pun lembut juga. Dan sekarang ada promo, promo istimewa daripada Cetaphil sekarang hingga September, so make sure korang check it out. Alright. Saya yakin mama-mama milenial kat luar sana mesti kenal penerima anugerah kita hari ni lah. Kalau tak kenal, saya cerita sikit. Beliau merupakan seorang wanita yang baru sahaja bergelar ibu Januari tahun ni. Dan dia baru bergelar ni, bukannya dia baru kahwin ke apa, tak. Dia telah menanti selama 4 tahun. Nanti kita dengar kisah dia. Tapi dia ni seorang yang teguh pendirian. Bila saya first time jumpa, macam wow, this lady very strong and very loud and very lantang berkata-kata setiap kali dia melontarkan pendapat dia melalui video-video dia macam ni. Hari ni kita nak bercakap mengenai sesuatu dengan mic di tepi mulutnya kan. Di samping tu dia banyak memberi inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana. Dan jangan main-main tau. Dia pelajar psikologi tau. Saya duk takut ni nanti dia tahu ni saya jenis shock sendiri ke apa ke. Harap dia tak judge saya lah. Jadi tak membuang masa, kita tampilkan penerima anugerah Pa and Ma Galamams yang diinspirasikan bersama Cetaphil hari ini, iaitu Aisyah Hijana. Assalamualaikum Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah, terlebih sihat hari ni. Tahniah yang first and foremost, tahniah sebab menjadi salah seorang penerima anugerah untuk Pa and Ma Galamams ni. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Pa and Ma sebab berikan Aisyah anugerah ni. Okey, nak tanya sikit lah Aisyah, apa aktiviti keluarga kat rumah ni time-time tengah PKP? Khadijah dah nak masuk 6 bulan. Alip tu tengah buat apa? Tengah buat macam eating challenge lagi ke apa lagi kat rumah tu? So far kalau untuk aktiviti family, selalunya Aisyah dengan Alif, dengan Khadijah jugalah. Kita orang tak pernah tengok Korea tau. Tiba-tiba pula PKP ni, makin banyak pula cerita-cerita Korea. So dengan Khadijah sekali kita mau tengok K-drama kadang tu. So tidak apalah, kita enjoy. Khadijah boleh duduk diam 6 bulan tu, dia boleh duduk diam tengok. Nangis sekali tak menangis Tak, dia tak nangis lah. Dia tengok je, diam je kat situ. Wah, seronoknya, best baiknya anak Aisyah. Anak saya 6 bulan tu sekejap tarik mami, sekejap tarik daddy nak pergi jalan-jalan. Baguslah Khadijah. So sekarang ni Khadijah tengah sibuk buat apa juga di samping-samping jadi seorang ibu kepada anak ni, di samping dengan bisnesnya. Apa lagi Khadijah tengah sibuk buat sekarang? Khadijah pula dah tengok tu Aisyah. Apa tengah sibuk buat?
Okay, untuk sekarang ni sebabnya Aisyah dengan Alif dalam bisnes kami ni, kita orang tengah nak launching produk yang baru. At the same time juga tengah ada renovation, ada kat office. Tapi kan kita nak start PKPD ni, so agak terganggu sikit lah masa tu dengan nak siapnya untuk launching, dengan untuk renovationnya lagi. Begitulah. So apa yang kami buat kalau dekat rumah tu, kita cuba enjoy masa dengan family. Bila dekat luar tu memang fokus bisnes habis-habis. Begitulah. Lepas tu bila pula nak tanya jugalah sebab yalah I selalu tengok you punya Instagram bila wife I tak ada. I tengok bukan tengok sebab apa, tengok sebab nak ambil input-input yang menarik. Sebab video you best, betul best. Daripada video you tu I macam boleh banyak buat topik daripada situ kan. Nak tanya lah, ni saja-saja out of question lah kan. Macam mana Aisyah boleh pandai bahagi masa ni macam okay aku kena buat konten ni hari ni. Dan itulah macam mana Aisyah boleh bahagi masa ni. Dia macam ni tak doktor, selalunya kalau saya banyak kerja kan, kadang tu bila kita terlalu banyak sangat kerja, kita akan serabut, kita macam overthink kan, banyaknya kerja, aku sibuknya, aku penat lah, stres lah, hilang semua benda. Tapi sebenarnya bila kita ada banyak kerja, kita kena susun, tulis apa kerja kita tu. Kadang tu kerja kita tu ada 3 je, tapi kita nampak macam 10, macam banyak. So kita tulis nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, dan kita tengok mana satu yang perlu kita prioritaskan, mana satu yang kita perlu letakkan yang utama. So contohlah kalau macam Pak Emma ni, contoh okay, apa kita punya tugasan hari ni, okay, nak deadline tu bila, okay, kita punya assignment bila. So kita nampak deadline dia bila, kita utamakan mana yang perlu dahulu. So that's why kita boleh susun masa kita dengan baik. Okay, sebenarnya kita tak ada apa pun, masa kita tu sebenarnya cukup saja untuk kita siapkan kerja kita. Okay, sedikit untuk saya tapi betul prioritization itu penting. Allah, thank you so much Aisyah. Okay, ni prioritize. Ni kalau I lalai ke tolong ingatkan I please lah. Okay, dapat kita buat PE. Jadi sebelum kita teruskan agenda kita hari ini, ada berita baik buat mama-mama yang di luar sana yang sedang menonton kita punya Gala Moms ni. Korang boleh memenangi ini Cetaphil Gentle Baby Wash and Shampoo 230ml. Apa yang kena buat simple je, tunggu je kat ruangan komen tu yang kita akan bagi satu soalan dan 5 pemenang bertuah akan dapat Cetaphil Gentle Baby Wash and Shampoo ni. Menarik ni best, serius best. All in one. Saya pun pakai bila mandikan anak, saya mandi sekali saya guna aja dia punya best. Lembut. Okey, dah balik pada Aisyah. So, selalu Aisyah lah kan, selalu influencer yang saya duk tengok banyak influencer mostly lah dekat Instagram selalu nak OOTD ataupun buat TikTok challenge ke whatsoever. Tapi Aisyah sangat-sangat berbeza. Aisyah tak loket kongsi ilmu. Rasanya dalam seminggu tu banyak video Aisyah yang to be honest beneficial, banyak bercerita pasal isu-isu yang sedang berlaku. Tapi at the same time Aisyah juga seorang ibu. Aisyah juga tengah ambil psikologi. Nak tahu macam mana Aisyah boleh decide nak jadi seorang yang macam ni, yang objektifnya menceritakan semua benda-benda macam ni. Yalah, kenapa tak jadi macam typical influencer yang biasa alamak, kan? Macam itulah. Macam mana Aisyah boleh jadi berbeza daripada yang lain? Okay, first of all, bagi saya kan, satu, kalau kita jadi influencer ni, kalau kita ada followers yang ramai, itu sebenarnya amanah untuk kita. Sebab nanti bila kita mati nanti Allah akan persoalkan. Macam, okay, aku bagi kau jadi orang yang famous, aku bagi kau ramai followers. So apa yang kau buat jumlah followers yang ramai tu? Kau bergelek ke, kau buat benda pelik-pelik ke, kau sebat ilmu ke apa ke? So Allah akan tanya balik kita benda tu. So saya tak nak jadi orang yang kalau dekat akhirat nanti, saya tak boleh jawab benda tu. Dan juga bila kita ada satu ilmu ni, kita kena sebarkan kepada orang. Sebab bila kita mati nanti, ilmu tu akan keep on going, akan berpanjangan. Kita tak naklah kita mati, ilmu tu pun mati, tak nak. Kita nak bila kita mati, ada benda yang masih hidup lagi. So selama kita buat video-video ataupun benda-benda yang ilmiah, bila kita mati nanti, video tu akan masih orang tengok, kita pun pahala kita akan ongoing, berterusan saja. So kita tak naklah mati nanti, tak bawa apa-apa. Kan sebenarnya kehidupan kita yang paling benar ialah dekat akhirat tu, bukan kat dunia. Dunia ni tempat kita exam je. Tempat kita beramal banyak-banyak. Sebab nanti bila kita mati, dekat akhirat itulah kehidupan kita yang sebenar. So saya tak nak jadi orang yang rugi. So kita kena jadi be different daripada orang lain. Dan cuba untuk letakkan diri kita ni, anggaplah diri kita ni macam idola kepada orang lain. Anggap saja. Bila kita anggap diri kita ni macam idola untuk orang lain, bila kita keluar kita akan fikir, aku ni idola pada orang lain ni. Kalau aku buat benda yang pelik-pelik, diorang ikut, nanti aku yang tanggung dosa pula. So kita kena anggap diri kita macam tu walaupun kita ni orang biasa saja. Wow, jadi okey, kiranya berdasarkan apa yang Aisyah cakap tadi tu, tiap-tiap kali sebelum Aisyah nak post something tu, definitely Aisyah akan fikir dulu. Ke Aisyah macam tak apalah post je, okey je. Kan Aisyah akan fikir dulu macam okey, adakah ini akan memanfaatkan orang yang tengok ataupun macam mana?
Yes, betul. First kali sebelum buat konten tu, Aisyah akan fikir dulu, okay, apa masalah orang? Okay, selalunya orang ada masalah macam video baru ni kan, pasal tahiyat akhir. Oh, selalunya orang ada masalah duduk tahiyat akhir lah. Okay, kita study dulu. Betul ke tak ilmu yang kita ada kan? Takut kita sampai benda yang salah. Dah study, kita cuba tengok, okay, orang suka kita buat video macam mana? Video macam gelak-gelak sikit kan? Okay, so kita buat, kita masukkan lawak tu sekali dengan ilmu juga. Dan baru kita post. Sebab dulu, saya pernah lah post banyak video juga, doktor. So, bila post tu, rupanya ada ilmu yang salah. So bila ada ilmu yang salah, dah pula satu jadi ulama ataupun ustaz tiba-tiba bagi ilmu yang betulnya lah, macam dia tegur saya. So kan dah silap dekat situ. Berapa ramai orang yang dah tengok dah video tu. So berapa ramai pula orang yang dah tengok teguran daripada ustaz tu. Kalau lah tak ramai orang yang tengok teguran tu, orang akan keep on percaya je apa yang saya cakap tu. Padahal benda dia salah. So dekat situ sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena study dulu. Kita kena bercakap apa yang kita ada ilmu tu. Macam saya tak boleh cakap bidang kedokteran. Tiba-tiba lah pula vagina, tiba-tiba. Tak boleh cakap macam tu sebab saya bukan doktor. So itu bukan bidang saya. So kita jangan seronok bercakap benda yang bukan bidang kita. Okay. Ui, lain macam lah sembangan budak psikologi ni. Setuju sebab I pun selalu buat konten-konten juga kan. Tapi satu Aisyah, ni seronok pula sembang pasal konten kan. Sebenarnya it's very hard, susah sebenarnya nak kena fikir konten each time ni. Tapi Aisyah buat macam bersahaja gila, macam hari ni buat konten nak, okey lah jomlah post. Faham tak? Kalau macam saya nak buat topik, nak buat satu post tu dekat setengah jam, sejam. So kat situ wife dah selalu bising dah, apa you lama sangat buat ni, kenapa kan? Tapi macam Aisyah boleh buat macam sangat bersahaja, sangat yelah kan Aisyah cakap Aisyah kena baca-baca dulu kan. Tapi macam ya Allah, macam mana Aisyah boleh post something tu very beneficial and yet very fast at the same time tanpa memakan masa yang banyak tu? Okay, saya jenis orang yang suka berfikir, doktor. So kalau contohlah saya duduk diam dalam kereta, waktu cakap dengan orang pun saya akan fikir benda lain juga. So di samping fikir-fikir tu kadang-kadang kalau kita fikir macam tiba-tiba je fikir, kita akan tiba-tiba dapat idea terus. Dan juga bila kita scroll down tu, kita cuba fokus. Mana satu yang orang ada masalah selalunya, kita kena tengok mana yang orang ada masalah dan juga kita kena banyak berfikir. Sebab bila kita berfikir ni, idea tu akan datang tiba-tiba. Dan juga kita jangan, waktu saya dulu, saya selalu fikir, aku nak post apa. So benda tu akan block kita tau sebenarnya. So kita kena, benda tu jadi macam, orang panggil apa, spontan je macam, dia pun dah ada. Macam kita relax je lah. Kita jangan fikir aku nak post ni untuk views je. So bila kita nak post untuk views, kita akan study gila-gila macam mana untuk orang tengok. Tapi kalau kita post ni macam saja je, biarlah orang dapat manfaat. So benda tu akan jadi spontan tau. Views tu dia akan ada. Tetapi kita pun jangan try hard sangat. Kita kena relax je, spontan je. Dia mesti akan ada. Bertempat gila, ya Allah Akbar kabir. Tak, betul, ya Allah. Selama ni memang I fikir lama gila macam what if kalau view tak cantik lah, what if engagement tak cantik lah, kena bersahaja lah. Sonok gila Aisyah, ya Allah. Tapi kita dah terkeluar sikit daripada landasan family ni. Okay. So kita balik kepada soalan yang betulnya lah. Okay, seperti yang kita tahu Aisyah dah kahwin sejak 2017. Okay, dan yelah macam saya cerita, baru tahun ni Aisyah bertukar status menjadi seorang ibu kan, masa Januari baru ni. 4 tahun menanti, betul? 4 tahun menanti kan? Jadi saya nak tanya, apa perasaan Aisyah saat pertama bila mendengar tangisan anak tu? Dan ceritakanlah kepada kami detik-detik yang mungkin Aisyah dah lalu sejak 2017. Mungkin yelah kan, biasalah kita punya masyarakat kan, kalau lambat sikit dapat anak ni macam-macam orang kata, kau ni kan. Mungkin Aisyah boleh cerita kesusahan yang dilalui dari dulu sehinggalah sehingga yelah sekarang bergelar seorang ibu ni. Silakan. Alright. Waktu Aisyah baru kahwin dulu, baru setahun. Tak sampai setahun lah, beberapa bulan kan. Dah ada orang yang tanya, Aisyah dah ada isi ke? Aisyah dah mengandung ke? Lepas tu Aisyah pun macam, boleh sabar tak? Macam sabar sikit kan. Entah, kita nak enjoy dulu kot. Nak hidup berdua. Kita nak enjoy dulu, hidup berdua dulu, nak pergi honeymoon dulu. Relax lah kan, janganlah macam nak cepat semua benda kan. So waktu Aisyah dulu memang kita macam stres. Apa benda lah orang yang asyik tanya. Tapi bila kita dah ada anak, Aisyah dah start fikir macam sebenarnya orang tu dia tanya kita bukan dia nak menjatuhkan kita macam kau ni mandul ke, tak dapat anak lagi, bukan. Dia tak ada benda nak sembang. Sebab masyarakat kita ni selalunya bila orang tu belum kahwin, kita akan tanya, bila nak kahwin? Kalau orang tu belum ada anak, kita tanya, bila nak ada anak? Masyarakat kita memang itu dah terbiasa, soalan yang biasa. Kita balik kampung orang tanya macam tu, raya yang kita tak kenal tetamu mana-mana pun tiba-tiba tanya macam tu. Sebab itu dah memang norma masyarakat kita. Okay, susah untuk kita nak cut benda tu. Sebab dia macam
automatik dia orang keluar. Dan bukannya orang niat untuk nak sakitkan hati kita, tak ada pun. Tapi bila kita dah ada anak sekarang, bagi Aisyah lah, untuk para orang-orang yang baru berkahwin, couple-couple yang baru berkahwin, sebenarnya jangan ambil kisah penuh cakap macam tu. Enjoy lah, enjoynya masa berdua. Sebab bila kita dah ada anak, masa berdua tu kita akan dapat lambat lagi. Mungkin kita dah tua nanti baru dapat. So enjoy lah masa berdua tu, nak pergi travel sama-sama kan, nak belajar sama-sama semuanya. Sebab bila dah ada anak, kehidupan tu akan sedikit berbeza. Kita punya attention tu akan lebih kepada anak kita tu. Dan macam mana pula Aisyah nak cerita ni? Macam mana pula waktu Aisyah bersalin hari tu kan, dengar tangisan anak. Okay, Aisyah ni kan first time mami lah orang pakai, orang panggil. Duk pakai lah apalah. Okay. So masa baby tu keluar, sebenarnya Aisyah tak pandai push waktu tu. Sebabkan PKP, kita tak pergi kelas semua, kita tak tahu macam mana caranya kan. So kita tak pandai. Jadi bila kita nak push baby tu, kita tersilap tau doktor. Orang kan kata je, push tu jangan angkat punggung jangan angkat punggung, tekan kat perut. Kita macam, aku mana tahu, aku belum lagi bersalin kan waktu tu. So masa proses bersalin tu, Aisyah pun okay, push. Baby tu dia keluar macam sikit masuk, keluar masuk. Sebab kita tak ada ilmu waktu tu. Kita tak tahu kan, first time tak tahu. Faham. So bila anak Aisyah keluar tu, dia keluar je, kepala dia bukan bulat macam kita ni. Kepala dia macam panjang. Dia macam panjang sebelah sini. Aisyah macam pelik kejap. Anak aku dah kenapa kenapa dia dah kenapa kan? Dia keluar panjang pula. Lepas tu dah lama kelamaan tu, bila dia dah tidur, dia dah baring, elok dia punya posture, dah bentuk dia kembali pada normal. Sebabnya awal tu kita tak ada ilmu macam mana. So untuk ibu-ibu di luar sana, bakal mami, bakal daddy, belajarlah cara macam mana untuk kita nak teran bayi. Dan sememangnya bila anak tu keluar, kita sangat-sangat happy lah. Sebab apa? Oh, alhamdulillah kita dah ada a new family member. So lepas ni kita dah kena lain kan, kita dah ada tanggungjawab yang lebih besar. Tapi alhamdulillah sangatlah best lah bila kita tengok anak kita tu waktu dia first time keluar tu. Terharu lah. Okay, to be honest sebab masa I pun cerita saya lebih kurang sama macam Aisyah, yang mana saya pun dah tunggu dalam 4 tahun setengah baru dikurniakan seorang cahaya mata. Memang betul excited, seronok, tapi terus terang cerita agak koyak. Agak memang ada sikit lah that postpartum depression tu, sebab saya tengah wife saya berpantang, yang kita orang berpantang berdua je dekat rumah ni sebab kata tak nak, kita cuba pantang sendiri, tak payahlah kacau mak ayah kita kan. Tapi waktu berpantang untuk 2 bulan tu memang lain macam, cabaran dia bukan lain macam. Yalah, sebab kita dah biasa tidur, timing elok. Lagi-lagi laki ni kita menjaga time tidur, okay 11 bangun pukul 6 contohnya. Tapi bila ada anak baru ni, tu dia kena bangun setiap 2 jam. I siap buat macam, okay, I siap cakap dekat my wife, okay, kita buat 2 jadual lah. You tidur dulu, nanti I settle dulu, lepas tu lalas, in the end, I tak bangun langsung. Macam mana pula dengan Alif? Ada tak satu ke korang semua tak ada masalah lah? Easy lah anak ni ke macam mana? Terus terang. Okay, dia terus terang lah. Okay, sebenarnya Aisyah sangat-sangat bersyukur sebab apa, Aisyah ada seorang suami yang sangat memahami. Dan Alif ni dia memang pernah jaga anak buah dia. Daripada anak buah baby memang dia jaga. Sebab abang ipar Aisyah ni doktor juga. So doktor kan waktu tu dia HO, so dia macam banyak on call semua, dia banyak keluar. So siapa yang jaga anak dia memang Alif jaga dulu. So waktu Aisyah berpantang tu, kita memang ada confinement lady lah dekat rumah. Tapi bila waktu malam tu, kebanyakannya memang suami yang bangun. Suami ya Allah terlepas. Kebanyakannya memang suami kita yang bangun dan akan dodoikan, akan untuk beri susu. Selalunya kalau baby nangis memang Aisyah banyak relax lah berbanding daripada Alif. Alif yang paling banyak bangun, paling banyak bagi susu, dodoi semua, dan dia memang dapat cekap. Sebab first time masa nak tukarkan lampin baby tu, kita tak tahu tau. Kita tak pernah tengok macam mana baby punya najis, tak pernah. Tapi yang bersihkan tu memang suami Aisyah lah. Dia buka, mula dia bersihkan dulu, lepas tu guna air sikit. Aisyah macam tengok sambil belajar kan. Sebab baby kan macam fragile kan. Kecil, kita tak boleh nak pegang, takut jatuh. Tapi dia memang dah cekap. So alhamdulillah lah, bersyukur. Sebab apa, suami memang banyak sangat membantulah pada waktu itu. Wah, tengok wife I dia pandang kat tepi tu, dia kata lepas ni dengar tu Abi, dengar tu. Okay, dengar lepas ni I. Anak kedua ni I jaga semua you tidur, okay?
Alright, di samping tu, thank you Aisyah untuk semua tu. Kita ada beberapa soalan random ni yang ditanya oleh followers Pak Emma sebelum kita start live ni lagi. So Aisyah dah bersedia soalan-soalan ni InsyaAllah, insyaAllah. Okay, so soalan pertama ni sebenarnya Aisyah dah jawab dah tadi. Soalan dia tanya, siapa yang rajin bangun malam bila anak menangis? Tadi Aisyah dah settle Alif, tapi takkan Aisyah tak bangun langsung. Katalah setiap malam untuk beberapa bulan lamanya hanya Alif yang bangun dan Aisyah tidur sahaja. Oh, okay. Sebab, okay. Ada Nampak juga percaya je betul tidur ke sepanjang malam? Tak. Dia macam ni tau. Contohlah satu malam tu, suami akan bangun dalam 70%. Isteri bangun 30%. Sebab doktor, perempuan ni nak bergaduh perempuan lelaki ni. Taklah. Okay, kita perempuan ni, kita lepas kita bersalin, dia punya keadaan dia lain macam tau. Sebab kita baru lepas jahit semua kan. Saya ambil epidural. So waktu bersalin tu tak ada rasa. Tapi lepas kita dah bersalin tu rasalah macam ada kesan jahit tu semua kan. So waktu kita berpantang tu, waktu saya berpantang, dia nak duduk pun macam kena perlahan-lahan. Nak bangun daripada katil pun kena perlahan-lahan. Sebab jahitan dekat bawah tu yang kita kena jaga. So sebab tu memang suami yang banyak buat kerja waktu tu. Sebab dia tak nak bagi kita buat kerja banyak. Nak bagi kita duduk relax je. Even kita duduk pun, kita rasa tau jahitan tu. Kalau saya sebagai perempuan, saya rasa semua perempuan rasa macam ni tau. Kita akan terfikir, jahitan ni takut terputus, takut terkoyak. Kita akan terfikir macam tu. So itu yang menakutkannya dekat situ. So that's why kita sebagai perempuan ni, kita kena bangun sekejap je waktu malam tu. So kita fikir takut tercabut lah. Setuju. Jadi betul juga kepada suami-suami di luar sana, tolonglah fahami. Yelah, sebab was kita pun dah lepas 9 bulan dia pegang anak tu. Lepas tu dia nak recover balik kepada bentuk badan yang asal tu. Recovery tu memakan masa. Jadi kalau boleh kepada semua suami di luar sana termasuk saya, fahami isteri anda, bantulah mereka seada-ada sebanyak-banyaknya. Alright. Soalan kedua pula Aisyah. Mengidam apa masa mengandung yang paling susah suami nak dapatkan? Macam mana diorang boleh tanya soalan macam ni? Mengidam apa yang paling susah Alif nak dapatkan? Ini paling gila tau doktor. Saya bukan lawak tadi. Okay, saya tak pernah pakai mask. Saya tak suka pakai mask. Sebab pakai mask ni nampak macam kita wanita solehah sangat kan, pakai mask dalam semua. Nampak macam perempuan sangat tau. Saya tak pakai mask. Waktu mengandung tu, tiba-tiba mengidam emas. Setiap minggu nak pergi kedai emas. Dah lah, pergi, masuk, bukan balik tangan kosong. Ada je benda di bawah. Itu paling rasa macam, peliknya, ridiculous ya, macam mengidam emas waktu tu. Selalu orang mengidam makanan kan. I setuju. Sebab apa? Kan sekarang my wife tengah pregnant juga. Sebelum ni dia memang, I tak suka emas kuning. I tak nak pakai emas kuning macam makcik-makcik. Sekarang ni 24 jam dia pergi tengok live emas tu, tahu tak? Ya Allah. Masuk grup Telegram. Kita ada grup Telegram. Betul. Cerita je ada apa emas moden lah, benda lah dekat Telegram tu. Ya Allah, patut kita sekejap. Abi, cantik tak? Nasib baik PKP tau Aisyah. Kalau tak habis lah, la ilaha illallah. Tapi doktor, kita boleh post. Ada kedai emas yang dia ambil order, lepas tu dia hantar untuk kita. Ataupun dia hantarlah post ke macam mana. Ada tau. Jangan relax sangat. Tak feel, tak boleh nak test tu semua. I pun tahu dah sekarang ni sebab Okay. Last time. Soalan terakhir. Masa pregnant dulu, Aisyah, morning sickness teruk tak? Teruk, Masya Allah. Memang teruk. Dia punya, ya Allah. Sebab selalunya kita tengok dalam drama, kalau orang morning sickness macam, macam, senang je, muntah biasa je. Bila kita sendiri mengandung, ya Allah. Dia punya muntah sangatlah menyakitkan. Saya akan terbangun waktu 2-3 pagi tu dan akan muntah. Muntah tu, ya Allah. Dia punya daripada punca muntah tu, macam daripada perut kita, macam usus kita ni ditekan sampai keluar muntah warna kuning tu. Ya macam kalau kita gastrik kot, keluar muntah warna kuning tu. Kuning ke hijau? Kuning. Dia macam campur. Ada kuning, ada hijau juga. Dan memang sakit. Dan kalau kita muntah kan, dia macam geli pula cakap pasal muntah ni. Okay. Kalau kita muntah, kita tahulah muntah makanan. Okay, ni dah habis dah muntah. Okay, so dah habis dah muntah. Tapi bila kita morning sickness ni, kita muntah, dia macam ada benda yang dia push lagi. Muntah lagi. Macam susah nak habis. Sangat sakit. Memang ya Allah, memang teringatlah. Berapa lama? Sampai 3 bulan? Sampai hujung 4 bulan.
Lama juga. Tapi tak lama. pernah masuk hospital, tak pernah masuk air, semua tak pernah. Tak pernah. Alhamdulillah. Bagus, tak pernah lagi. bertahan, bagus. Wow, lain macam lah semangat Aisyah. Jadi kepada ibu-ibu di luar sana yang baru, jangan takut untuk mengandung. Jadi itu cerita itu hanya, tapi itu ialah satu realiti. Bergantung, tak semua perempuan muntah-muntah macam tu. Tapi itu that is part and parcel of life, kan? Okay, benar nak host Aisyah ni. Aduh. Okay, seperti yang kita ketahui, ibu merupakan role model yang terbaik buat anak kita. Saya yakin Aisyah pasti mampu menjadi contoh yang terbaik, sebab Aisyah sendiri pun daripada kita punya interview tadi pun dia punya vibe dia sentiasa macam ni. Macam ni kita nak keep up ni, kan. So jadi pelbagai input yang telah Aisyah kongsikan tadi, saya harap sedikit sebanyak mampu menjentik rakyat kita, menjentik wanita-wanita di luar sana untuk kekal tabah, untuk kekal positif, untuk kekal lantang bersuara, kekal menyebarkan benda-benda yang bermanfaat kepada kita semua, kan. Tapi sebelum kita nak proceed lagi, apa kata kita saksikan video ni sikit. Setiap hari saya tengok banyak sangat perkembangan anak saya ni, daripada umur sebulan, macam-macam yang dia buat, sampailah ke hari ini 5 bulan, macam-macam. Kadang tu nak sebut mama, dah siap pegang tangan orang macam tu, nak minta perhatian. Dan apa yang saya lakukan untuk saya nak compilekan semua benda perkembangan yang saya tengok dengan mata saya tu ialah dengan cara saya rakam video, masuk ke dalam social media. Bukan kita nak menunjuk kebahagiaan, bukan, tetapi kita nak simpan supaya in future bila anak kita dah besar, kita boleh tengok balik video-video lama dia, dan anak kita pun boleh tengok balik, seolah macam digital album lah untuk anak kita. Perkembangan motor skill kognitif anak ni sangat penting. Kalau kita abaikan, memang kita sangat rugi. Sebab apa? Motor skill kognitif ni kalau kita enhance, dia boleh menyebabkan otak anak tu jadi lebih cekap. Jadi apa yang Aisyah buat untuk enhance motor skill dia ialah Aisyah berikan dia color-color. Contoh tunjukkan dekat TV tu ada motion bola, color warna merah, warna hitam. Tunjukkan dia benda-benda yang berbeza. Kita bagi dia pegang, mula pegang benda yang keras, lepas tu bagi dia pegang benda yang lembut, benda yang kasar, supaya banyak rangsangan yang kita beri pada dia untuk membuatkan otak lebih cekap. Jadi Aisyah akan kerap beri rangsangan sebanyak-banyak yang boleh, sebab kanak-kanak ni dia macam sponge, dia cepat untuk dia nak belajar. Jadi rugi sangat kalau kita tak bagi apa-apa rangsangan kepada anak kita. Produk penjagaan bayi ni dia sangat-sangat penting untuk anak kita, especially bayi ni kulit dia sangat lembut, jadi kita sebagai parents ni memang kena jaga. So Aisyah sendiri sebelum Aisyah beli satu produk tu, Aisyah akan baca apa ingredients dia, dan dia ni produk yang organik ataupun tidak, sesuai atau tidak untuk anak kita. Sebab apa? Kita nak jaga kulit dia, tak nak kecil-kecil kulit dah sakit, kan, tak nak. Kita nak jaga supaya cantik dia kulit dia sampai dia besar. Jadi produk penjagaan yang Aisyah ambil ni sangat-sangat Aisyah tekankan, baca ingredients, dan Aisyah memang tak tukar-tukar produk. Aisyah stick to one product. Kalau one tu dah sesuai, Aisyah akan keep on going using that product. Okay, bertuah sebenarnya kita hari ni bersama dengan Aisyah. Dalam banyak-banyak wanita, banyak-banyak mami yang saya interview hari ni lah, saya punya tenaga paling banyak dicabar. Bukan main bertenaga lagi Aisyah ni. Seronok sembang dia. Banyak yang saya pelajari daripada ibu muda ni. Okay, siapa yang tak tahu? Aisyah umur dia baru, nak tahu berapa? 23 tahun. Tapi nampak very matang, kan. Dia punya percakapan, kan. Pani mesti boleh jadi host Al-Hijrah ke apa, kan Aisyah, kan? InsyaAllah. Okey, seterusnya Pak Emma Galamam yang diinspirasikan bersama Cetaphil. Dan semestinya bila kita cakap mesti pasal Cetaphil, mesti kita akan merujuk kepada masalah kulit bayi, kan, masalah kulit anak-anak kita. Tapi tidak semestinya, sebab Cetaphil juga sentiasa prihatin kepada apa jua masalah anak kita. Dan untuk temu bual kali ini, kita akan mendengar info sekali lagi daripada pakar pediatrik kita, iaitu Dr. Roliza Ibrahim, yang akan mengulas mengenai cara-cara untuk mengembangkan skill motor bayi anak anda di rumah. Mari kita saksikan.
Kemahiran motor basically is what we call physical development ya. Maknanya kebolehan untuk bergerak dan menggunakan otot. So basically that's what we call kemahiran motor. Motor lah macam motor, maknanya pergerakan dan penggunaan otot. Kemahiran motor maknanya motor development ni memang ada dua. Satu is apa kita panggil motor kasar ataupun gross motor, ataupun motor halus, that is fine motor ya. Okay. So macam nama dia lah, gross motor maknanya motor kasar adalah pergerakan ataupun development yang menggunakan otot-otot yang lebih besar ya. Maknanya macam otot kaki, otot lengan. Maknanya bayi kalau yang gross motor development maknanya macam merangkak, berdiri, berjalan, berlari. So ini semua gross motor ya. So fine motor ataupun motor halus adalah penggunaan otot-otot yang lebih kecil. Maknanya seperti otot-otot di jari ya. Maknanya kalau ambil barang, menulis ya, pegang benda, ini semua yang kita panggil fine motor, maknanya motor halus. Jadi macam saya sebut tadi, kita boleh merangsang perkembangan motor anak kita sedari hari lahir lagi, that is day 1 ya. Okey. Jadi di peringkat awal ya, apa yang kita boleh buat adalah what we call tummy time, maknanya kita letak baby dalam posisi yang macam ni, menyarap ya. Jadi selalunya of course bila you letak menyarap, mesti you kena pusingkan kepala dan you letak dia menyarap sekejap. And in babies, selalunya kita tak expect you buat tummy time tu lama, sekejap pun tak apa ya, 2-3 minit pun cukup ya. Okay. Sebab kalau kita buat tummy time ni, you actually merangsang, menguatkan otot leher dan juga otot bahagian belakang ya. Tapi kalau kita tak nak letak baby on a flat surface kat bawah pun, what you can do, apa yang kita boleh buat masa tummy time is to actually put the baby on you macam ni ya. So this is also what we call tummy time ya. Ini memang senang buat lah, ramai je yang orang boleh buat macam ni ya. Okay. Then lagi satu yang saya selalu nasihatkan parents lah ya, actually cara you pegang ya. Okay. Saya suka kalau you pegang baby macam ni ya. Sebab bila you pegang macam ni, actually dia punya back muscle dengan dia punya neck muscle tu akan jadi lagi kuat ya, berbanding dengan kalau you the traditional way macam ni ya. Otot dia jadi nanti tak kuat sangat ya. So as they grow ya, okay, bila dah mencapai umur 2 bulan, 3 bulan, you dah boleh start, by then dia dah sebenarnya dah boleh capai tangan ya. 3-4 bulan tu sepatutnya tangan dia dah boleh pegang and dah masuk mulut ya. Okay, that is one of the gross motor. Dan at that age sepatutnya kita dah boleh start bercakap dengan bayi kita ya, sebagai rangsangan ya. Dan nanti you will notice tangan dia akan start nak pegang kita punya muka ya. Dan umur macam tu juga, 3-4 bulan tu you boleh letak dia under the baby gym tu. Maknanya you letak dia on the floor, terlentang, and dia ada macam toys yang ada gantung-gantung kat atas tu. So you will notice dia akan cuba capai ya, dengan kaki atau tangan. So this is a form of stimulation. Dan ingin saya ingatkan ya, kalau kita nak stimulate baby ya, the best way is actually to put them on the floor. Letak dia orang atas lantai, play mat ke apa, tapi di bawah. Jangan letak dalam baby bouncer ke jumper ke, jangan asyik pegang aja. Kalau asyik pegang je bouncer, dia tak develop. That's why ramai baby sekarang tak pusing lah, dia refuse to turn, dia asyik nak dukung ya. So the best is dia letak dia dekat bawah, nanti they will explore a lot of things. Motor development ni, sebab macam saya katalah, motor development just means physical development, untuk you bergerak dan untuk you berjalan ya, macam tu. Tapi with that motor development, okay, let's say dia pusing, then bila dia dah pusing, dia akan start bergerak. Bila dia start bergerak, dia akan explore. So bila dia explore, secara tak langsung ini akan stimulate dia punya vision, dia punya sensory development, dia punya cognitive function. Maknanya at the same time you sebenarnya stimulate the brain. Walaupun kadang-kadang kita rasa gross motor kalau setakat nak suruh baby menyarap ke apa, bila-bila pun dia akan buat ya. Tapi you have to remember, bila dia orang pusing, bila dia merangkak, itu sebenarnya adalah rangsangan kepada otak
which is more important. And then bila dia bergerak, dia akan explore sebab dia tengok banyak benda. So that's how dia develop dia orang punya vision, dia orang punya sensory development, perkembangan otak, pemikiran ya. So secara tak langsung daripada gross motor ni dia akan lead kepada perkembangan yang lain. Sebab tu yang penting ya. Sebab tu saya kata sebab tu parents nowadays ya, I mean they tend to hold baby dia ya. Jangan you just letak dia dekat bawah, it doesn't matter, boleh letak je, nangis kejap tak apa, you just leave it, nanti after a while they get used to it. Nanti then you akan notice dia punya development tu akan jadi cepat. Macam saya kata lah, usually perkembangan ni you ikut age group ya, ikut age group. Of course kadang dari awal lahir kita tak dapat nak detect apa masalah anak kita, tapi by right sepatutnya bila umur mencecah 2-3 bulan anak kita sepatutnya dah start nak pusing ya, tangan tu dah start nak masuk mulut, dan yang paling penting dan yang paling senang kita nak tengok sebenarnya adalah leher ya. So maknanya bila kita angkat baby kita, kepala tu patutnya tegak. Kalau dia macam lembik macam ni, maknanya there must be something wrong sebab dia dah 2-3 bulan, patutnya kepala tu dah keras. Ya, okay. Then jadi macam saya kata lah, peringkat awal kadang kita tak boleh nak tengok, tapi 2-3 bulan you should be aware kalau kepala tu masih tak boleh nak angkat, lembik ya, dan dia macam tak ada banyak movement. Sebab sebenarnya dalam 3-4 bulan ni tangan tu dah dia dah start masuk tangan dalam mulut, dia dah nak start mengiring sikit ya. Jadi kalau anak kita tak melalui benda itu setakat umur 3-4 bulan ya, then saya nasihatkan bawa pergi berjumpa doktor ya, sebab kita now kena determine kenapa dia tak berkembang dari segi motor ya, sama ada masalah otot ke, sama ada masalah otak ke ya. Jadi kadang mungkin ada masalah dalam otak yang menyebabkan dia tak berkembang, ataupun ada masalah otot yang menyebabkan otot dia jadi lembik ya. Dan selalunya kita bila bawa berjumpa doktor, kita akan determine, kita akan check sama ada masalah otot ke, ada masalah otak ke, dan at the same time kita akan refer kepada fisioterapi ya. So that kita kena ajar dia macam mana nak develop the motor development. Terima kasih Dr. Roliza Ibrahim kerana telah sudi berkongsi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua bersama Cetaphil. Terima kasih Cetaphil. Tahukah anda, kulit bayi adalah 10 kali lebih sensitif berbanding kulit orang dewasa. Sebab itulah mereka perlukan penjagaan kulit yang lembut. Cetaphil Baby Moisturizing Bath and Wash membersih sambil melembapkan kulit. Dan Cetaphil Baby Daily Lotion menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit bayi. Bayi anda kekal sihat dan gembira dengan Cetaphil Baby. Pak Emma Galam Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil, kita kembali sekali lagi bersama penerima anugerah kita untuk hari ini, Aisyah Hijana. Okey Aisyah, seperti biasa dalam segmen terakhir ni, saya suka tanya soalan yang mendalam sikit, yang deep sikit. Okey, sebelum ni Aisyah pernah cerita yang Aisyah tak suka kalau orang bandingkan parenting style kan. Jadi saya nak tanyalah, tapi knowing Aisyah mesti ada parenting style Aisyah sendiri lah. Lagi-lagi Aisyah akan ambil psikologi, mesti Aisyah tahulah apa style parenting yang bagus, tak bagus ke apa. So soalan saya, apa parenting style Aisyah? Dan soalan yang deepnya, kalau nanti Khadijah dah membesarkan, apa harapan Aisyah kepada Khadijah nanti? Okey, baik. Untuk parenting style yang Aisyah gunakan ialah authoritative style lah. Maksudnya di samping kita ni manjakan anak, kita pun ada ketegasan. Supaya kita tak nak nanti anak kita tu terlampau manja sangat kan. Semua benda dia tak boleh buat. So kita nak mesti kena ada ketegasan juga di situ. Dan apa harapan Aisyah untuk anak Aisyah ialah first kali, semoga anak Aisyah ni dia boleh buat pilihan berdasarkan minat dia. So waktu kita kecil-kecil, kita nak jadi apa yang kita nak tu. Tapi mungkin disebabkan persekitaran sosial, kita terpaksa pilih jalan mana yang orang nak untuk kita. So Aisyah tak nak mengatur kehidupan anak tu, biar dia go kepada minat dia sahaja supaya hidup dia rasa lagi tenang, rasa lagi happy sebab dia dapat apa yang dia impikan. Okay? Alhamdulillah, moga mencapai supaya menjadi kenyataan satu hari nanti. Tu boleh dengar suara Khadijah tu, dengar macam menyahut. Okey mami, okey. Tergelak-gelak orang. Macam kita cakap tadi lah, betul lah Syah cerita parenting style semua orang berbeza-beza. Jadi tak payahlah, saya pun tak suka kalau orang tanya, orang mesej saya cakap parenting kena macam ni, parenting kena macam ni. Terpulang kepada style masing-masing. Yang penting
kita yang akan membentuk anak kita itu sendiri. Terima kasih kepada anda semua yang telah setia menonton Pak and Magala Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil. Merupakan sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan saja mempunyai pengikut yang biasa-biasa di social media, malah mereka ini banyak memberi inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana. Dan semestinya Aisyah Hijannah adalah seorang yang layak untuk menerima anugerah kita untuk hari ini. Tapi before kita bye-bye Kak Aisyah, any last word tak Aisyah kepada followers, kepada peminat-peminat Aisyah di luar sana? Okay, kepada ibu-ibu, jangan takut bila kita dah ada anak ni. Enjoy lah masa kita sepuas-puasnya dengan anak. Sebab mereka ni kecil sekejap je. Lepas tu kita tak boleh nak turn back the time balik dah untuk tengok diorang baby. Tak boleh. So enjoy lah masa dengan anak-anak sewaktu mereka bayi lagi. Okay? Ya, betul. Last dari saya, tak ada manusia yang menyayangimu melebihi ibunya dan dia tetap rela menyayangimu meskipun dia bukanlah yang paling kamu sayangi. Jadi itu saja dari saya, Dr. Say dan juga Aisyah Hijannah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Stay safe and take care. Bye-bye. Bye-bye.